wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Mengobati kefikiran. Bayanu iladil bukhl. Menjelaskan bagaimana untuk mengobati sifat kikir ataupun sifat bakhil. Ketahuilah bahawa kekikiran itu disebabkan kecintaan pada harta. Dan kecintaan kepada harta ditimbulkan oleh dua sebab. Jadi kata dia, sifat bakhil ni puncanya adalah cinta kepada harta. Dan cinta kepada harta ini timbul pula dengan dua sebab. Pertama, kecintaan kepada syahwat. Syahwat ni memberi makna dalam Quran disebut hawa. Hawa nafs. Hawa nafsu, keinginan jiwa kepada duniawi. Hal itu tidak diperolehi kecuali dengan harta dan panjang angan-angan. Di mana kecintaan kepada hawa nafsu ni dia diperolehi dengan harta dan juga panjang angan-angan. Kerana itu seandainya manusia tahu bahawa ia akan mati esok hari, maka barangkali ia tidak akan kikir dengan hartanya. Jadi sebab itu kita disuruh oleh Nabi SAW untuk banyak mengingati kematian. Itu yang akan membuang daripada hati kita sifat-sifat gelojoh, tamak dunia, termasuklah sifat bakhil ini. Kerana seandainya manusia tahu bahawa ia akan mati esok hari, maka barangkali ia tidak akan kikir dengan hartanya. Kerana ukuran yang diperlukan selama satu hari atau sebulan atau setahun itu sangat dekat. Sekalipun ia pendek angan-angan, tetapi anak-anak yang menyebabkan ia berpanjang angan-angan. Jadi apa saja yang berkait dengan dunia ini, semua akan menyebabkan kita ini panjang angan-angan. Bila kita melihat harta, tidak melihat akhirat, itu menyebabkan kita akan panjang angan-angan. Panjang angan-angan dengan makna kita merasakan seolah-olah kita akan hidup lama lagi dalam muka dunia ini. Ataupun kadang-kadang kita merasakan bahawa kita tidak akan mati. Walaupun kita melihat, kata dia di sini, anak-anak sebagai contoh. Bila kita lihat diri sendiri, maka kita akan melihat bahawasanya kita ini adalah makhluk yang tidak akan boleh pergi lebih jauh melainkan sekadar 70 tahun. Tapi bila kita lihat anak kita, maka kita tengok usia dia, maka itu akan memanjangkan lagi perhatian kita kepada tempoh kita di dunia ini. Kita 60 tahun, 70 tahun. Bila tengok anak-anak kita pula memikirkan tentang masa depan anak-anak itu menyebabkan kita terpaksa mikir lebih jauh. Jadi ala kulli hal, apa saja perhatian yang diberi oleh manusia di dunia saja itu menyebabkan dia tidak ingat kepada kehidupan selepas mati. Maka ia menahan apa yang diperoleh untuk mereka. Mana dia menahan? Dia menjadi bakhil untuk anak-anak. Dia menjadi bakhil dengan sebab anak-anak. Bila dia nak bersedekah saja, maka dia akan sebut, dia kata, oh baik aku simpan untuk anak-anak pula. Jadi dia pun tak bayar zakat. Dia pun tak bersedekah. Dia takut bersedekah, takut nanti tidak ada apa-apa yang, tidak ada harta yang dia akan tinggalkan untuk anak-anak. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun. Anak itu bisa menyebabkan sifat kikir, penakut dan menyebabkan kebodohan. Majhalatun. Maknanya, maksud menyebabkan kebodohan, makna kita bertindak dengan kejahilan walaupun kita dah tahu. Demi anak-anak, menyebabkan kita melupai kepentingan sifat pemurah yang
boleh menyelamatkan kita di akhirat. Jadi sebab itu kita hidup, anak-anak ini kita kena ingat bahawasanya dia sebagai, bukan ringkasnya, kita hidup dengan melihat kepada apa yang dikehendaki Allah daripada kita. Bukan kita hidup dengan melihat pada sekeliling semata-mata. Antara anak-anak itu sendiri, kita kena ingat bahawa Allah yang berikan kita anak. Dan sekalipun kita cinta kepada mereka, kita mengharapkan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Tapi jika sekiranya kita melakukan untuk anak-anak dengan menderhaka kepada Allah, kita perlu sedari bahawasanya bukan kita yang berkuasa menjaga anak-anak kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan anak-anak kita itu berada dalam takdir Allah, bukan takdir kita. Sebab itu sampaikan redha Allah. InsyaAllah Allah akan menjaga anak kita, menjaga kita dan juga menjaga anak-anak kita. Jika ditambah padanya rasa takut akan miskin dan sedikitnya keyakinan terhadap datangnya rezeki, tidak pelak lagi hal itu akan membuatnya bertambah kikir. Melihat pada harta, melihat pada anak-anak, itu sudah menjadikan kita kikir bila kita hanya mementingkan hawa, syahwat. Sama ada syahwat itu berupa keinginan kepada berseronok ataupun keinginan kepada keselamatan anak-anak dan sebagainya. Itu sudah menjadikan kita kikir. Kemudian ditambah pula takut miskin, ditambahkan lagi pula tipisnya keyakinan kita bahawasanya rezeki itu Allah yang tentukan, maka itu akan menyebabkan kita akan bertambah kikir lagi. Yang kedua, menyintai harta. Jadi sebab yang pertama timbulnya kecintaan kepada harta ialah kerana keinginan nafsu itu sendiri. Yang keduanya adalah kerana kecintaan kepada harta itu sendiri. Di antara manusia ada yang memiliki harta. Jadi kita ulang balik lah. Di segi orang panggil apa, rangka faktor yang menyebabkan manusia jadi kikir ni, kata dia kerana cintakan harta. Itu yang pertama sekali. Dan manusia ni jadi kikir, jadi bakhil dengan sebab cintakan harta. Cintakan harta ni pula timbul dengan dua sebab. Yang pertama, kerana dipanggil syahwat. Kerana dipanggil nafsu. Nafsu itu sendiri. Keinginan. Bila sebut nafsu ini, iaitulah keinginan manusia kepada kenikmatan duniawi ini. Dan melupai akhirat. Yang pertama. Yang keduanya adalah kerana harta itu sendiri. Di antara manusia ada yang memiliki harta yang mencukupi untuk sepanjang hidupnya. Apabila diukur. Jadi kita faham maksudnya ada manusia memang dia ni mementingkan keseronokan duniawi, itu satu. Ada pula orang, dia ini keseronokan bagi dia tu tidak penting. Nafsu dia ni bukan seronok, bukan syahwat tadi. Nafsunya adalah harta tu sendiri. Sebab tu kita perhati ada orang, dia sanggup tak makan, sanggup memakai pakaian yang sederhana ataupun pakaian yang lekeh. Sebab apa? Sebab dia sayang pada harta. Dia sayang nak belanja. Kita berjumpa orang sebegini. Dalam hidup kita ni, kita berjumpa dengan orang begini. Dia tidak beli motorkar, tidak beli kereta, dia sanggup berbasikal saja. Bahkan sanggup berjalan kaki saja. Kenapa? Kerana dia tak mau belanja. Nak belanja. Kenapa takut nak belanja? Takut kurang wang dia. Takut kurang harta dia. Orang begini dia suka pada angka. Dalam akaun tu, dia suka pada angka. Kalau boleh, duit dia tu tak berubah. Bertambah dia nak. Tapi berkurang dia tak nak. Kalau yang pertama tadi, habis duit tak apa, yang penting seronok. Jadi sebab itu,
dia akan belanja untuk kesenukan diri dia. Dia tak nak belanja lah untuk zakat, untuk sedekah dan sebagainya, kerana itu akan mengurangkan kesenukan dia nanti. Bila dia nak perlukan duit untuk dia membeli kesenukan, maka duit tidak ada. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi yang pertama dah disebut. Yang kedua adalah cinta harta itu sendiri. Orang yang suka kepada harta semata-mata. Di antara manusia ada yang memiliki harta yang mencukupi untuk sepanjang hidupnya. Apabila diukur dengan kebiasaan nafkahnya, bahkan masih berlebihan banyak, padahal ia seorang tua yang tidak memiliki anak, tetapi memiliki harta yang banyak. Ia tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak mau berubat bila sakit. Manakala sakit, berubat pun tak nak, nanti habis duit. Tetapi sangat menyintai dinar dan merasa senang dengan keberadaan dinar di tangannya. Lalu ia menimbunnya di bawah tanah, padahal ia tahu bahawa dirinya akan mati sehingga harta itu hilang atau diambil oleh musuh-musuhnya. Jadi dia lupa bahasanya, dia himpunlah bagaimana pun hartanya, banyak mana pun angka dalam akaun dia, 5 angka, 6 angka, 7 angka. Akhirnya dia mati, angka-angka itu, harta-harta yang dia timbun itu tidak ada satu pun yang dia bawa ke dalam kubur. Dalam kubur, kesenukan, kegembiraan, kenikmatan dalam kubur bukan dengan harta, tapi dengan amal, dengan iman dan dengan amal soleh. Begitu juga apabila kita bangkit daripada kubur. Tapi orang yang gila pada harta ni, yang bagi dia harta adalah segala-galanya, kesenukannya adalah harta, angka, wang, maka orang ini bila dia mati nanti dia akan merasai penyesalan yang sangat-sangat tebal, penyesalan itu. Sekalipun demikian, jiwa yang tidak mengizinkan untuk makan dan mensedekahkan, sekalipun hanya satu keping, ini adalah penyakit hati yang sangat berat dan sulit pengubatannya, terutama pada orang yang sudah lanjut usia. Lebih berat untuk diubati daripada yang pertama tadi. Ia adalah penyakit kronis yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ia adalah puncak kesesatan. Bahkan barang siapa melihat adanya perbezaan antara harta dan batu, kecuali perantara terhadap keperluan-keperluannya, maka ia telah melakukan kebodohan. Jadi ini satu tamsil yang kita perlu fikirkan. Dia ingin menegaskan kepada kita, sebenarnya tidak ada beza. Ya, batu dengan batu dengan dinar, dengan dirham, dengan wang ringgit, dengan harta. Kecuali dari aspek dinar, dirham, wang ini kita boleh beli keperluan. Batu tak boleh. Lain daripada itu tidak ada beza. Karena apa? Karena bila kita mati nanti, tidak bergunanya wang, dinar, dirham, wang, sama seperti mana tidak bergunanya batu bila kita mati. Melainkan wang, dinar, dirham, wang yang telah kita ubah menjadi pahala, itu baru berguna. Kalau tidak, dia akan sama seperti batu. Sama seperti batu, tidak berguna bagi kita. Sebab batu tak boleh beli akhirat. Begitulah juga wang, harta, dinar pun tidak boleh membeli dipanggil akhirat. Melainkan jika sekiranya dengan wang, dengan harta itu, kita membeli dipanggil amalan-amalan akhirat. Jadi amalan-amalan akhirat itulah yang menyelamatkan kita. Dengan wang itu kita bersedekah, bayar zakat dulu, bersedekah. Kita menafkahkan keluarga kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Dengan wang itu kita beli wakaf. Dengan wang itu kita beli kereta untuk membolehkan kita ke masjid. Dan dengan wang itu kita belanja untuk haji. Dengan wang itu kita belanja untuk membeli Quran, mushaf untuk kita baca, untuk kita beli kitab, buku-buku untuk kita jadikan sebagai makanan rohani kita dan sebagainya.
Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan wang itu, tapi apa yang kita beli dengan wang kita itu untuk akhirat kita. Bahkan barang siapa yang sesuatu yang melebihi keperluan nilainya sama dengan batu. Karena bila kita simpan saja tanpa kita membeli akhirat, tanpa kita menggunakan sebahagian wang kita itu untuk mendidik anak-anak, maka semua itu tidak lebih daripada batu saja, karena dia tidak memberi manfaat untuk kita di akhirat kita. Itulah sebab cinta pada harta. Sedangkan pengubatan setiap penyakit adalah dengan melawan sebab-sebabnya. Tadi dia sebut sebab dulu. Sebab bila kita nak mengubati, kita kena tahu punca penyakit. Setelah kita tahu punca penyakit, barulah kita boleh melihat pula step yang berikutnya, iaitu apa ubat yang perlu untuk kita merawat penyakit tersebut. Jadi dalam perenggan-perenggan yang berikutnya, dia akan cerita kepada kita lah bagaimana untuk kita mengubati penyakit syahwat, keinginan dunia ini. Kita jadi kikir dengan sebab kita nak gunakan semua wang kita ni untuk berseronok di dunia. Ataupun kita menjadi kikir dengan sebab kita ni seronok dengan harta semata-mata. Kita nak melihat angka wang kita itu tidak berubah kalau seboleh-bolehnya bertambah. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan baca lagi dalam perenggan-perenggan berikutnya bagaimana untuk mengubati dua penyakit tadi, penyakit syahwat dan juga penyakit cinta pada harta yang menjadi faktor manusia menjadi orang yang bakhil ataupun kikir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat berpuasa.